Bat. Peja gaduh dengan Cikgu Bat. Azmin bergaduh dengan pimpinan. Tuan-tuan, perasan tak nama yang saya sebut tadi sewaktu press conference, nama Azmin tak ada? Tuan-tuan perasan nama Azmin tak ada? Sebelum saya cerita, saya nak bagi tahu bahawa sekarang ini Bersatu sudah mula apa orang kata, tak puas hati dengan Azmin dan rasa curiga dengan Azmin dan Cikgu Bat. Dia ada satu gerakan dibuat di Negeri Sembilan hari tu bila Peja dilantik menjadi ketua ketua yang what do you call that, mengetuai pilihan raya di Negeri Sembilan, menyebabkan si Cikgu Bat terasa hati lah. Cikgu Bat terasa hati. Disebabkan oleh itu, ada video WhatsApp mengatakan ini adalah tindakan tak betul dan sebagainya, Peja duda-duda. Ini adalah menyebabkan ada beberapa Caitro PN sendiri mula tarik handbrake. Akhirnya Muhyiddin Yassin keluar kenyataan. Ada gerakan lemahkan Bersatu. Ada gerakan lemahkan Bersatu. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa terdapat gerakan terancang daripada parti lawan untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional dengan menggunakan sogokan dan ugutan terhadap ahli parlimen. Bagaimanapun, Presiden Bersatu menegaskan partinya tidak akan tunduk terhadap pakatan jahat itu. Saya nak cerita. Sebenarnya Muhyiddin tahu, Bersatu tahu dan Bersatu faham. Kerja ataupun underground work untuk melemahkan Bersatu itu bukan datang daripada orang luar. Sebenarnya perkara itu datang daripada orang dalam parti Perikatan Nasional, terutama Bersatu itu sendiri. Dan mereka saling tunding-menunding jari. Apa yang berlaku? Cikgu Bat dok tuduh Peja. Peja dok tuduh Cikgu Bat. Kemudian dok tuduh Azmin. Azmin dok tuduh orang ni. Saya baca kenyataan. Peja bermain kayu tiga dengan Anwar, dakwa Cikgu Bat. Bersatu Negeri Sembilan bergolak kembali. Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Irsyad menuduh pengurusi Bersatu Negeri Datuk Seri Ahmad Azumu bermain kayu tiga dengan bersekongkol dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ahmad Faizal juga timbalan Bersatu di peringkat pusat. Cabar Peja nyatakan kesertaan kepada PN dan tidak akan sekongkol dengan Anwar Ibrahim dalam apa bentuk. Jika tidak mampu, elok pindah terang-terangan, berhenti jadi duri dalam daging. Parti juga kena serius, timbalan Presiden hilang, mesyuarat pun hilang, katanya. Kata Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bat. Ini bukan kali pertama Cikgu Bat membuat tuduhan serius terhadap Ahmad Faizal yang lebih mesra dikenali sebagai Peja. Dalam masa yang sama, Peja jawab. Peja apa? Jangan layan Cikgu Bat. Peja. Timbalan Presiden Peribumi Datuk Seri Ahmad Zuma meminta orang ramai supaya tidak mengendahkan sebarang kenyataan dan provokasi dibuat oleh aktivis politik Cikgu Bat atau ialah oleh Cikgu Bat. Kan, yang dibuat oleh Cikgu Bat. Tuan-tuan, dia macam ni persengketaan di dalam Bersatu ni bukan lagi satu rahsia yang boleh dan ditutup dah. Seorang tunding jari pada seorang, seorang tunding jari pada seorang. Dan saya sebut tadi, di dalam mesyuarat dan dalam kenyataan akhbar, Azmin tak ada. Nanti Azmin mungkin akan buat kenyataan lah. Cuma saya kata, saya tahu Azmin kat mana. Dan di dalam parti Bersatu mula bertiup kencang. Sebenarnya, antara orang yang menjadi orang tengah, di antara Pakatan Harapan dan juga geng-geng Perikatan Nasional ini, tidak lain tidak bukan adalah Azmin dan juga Cikgu Bat. Ini dikatakan di dalam secara dalaman, bukan saya yang tuduh. Azmin dikatakan masih lagi mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa orang pimpinan di dalam Parti Keadilan. Kan saya kata bahawa yang datang berjumpa dengan, dan juga di dalam UMNO, Parti Keadilan dan juga di dalam UMNO, yang datang berjumpa dengan wakil apa orang kata Bersatu dan juga wakil PAS yang nak melompat atau menyatakan sokongan kepada PMX ini bukan datang daripada arahan Perdana Menteri, tak ada. Sebenarnya memang ada inisiatif ini daripada dulu. Saya dah cakap dah itu. Inisiatif perjumpaan itu ada. Camp A, Camp B, di dalam PAS, di dalam Bersatu, pecah tiga dan sebagainya, ada. So pertemuan itu sedang dirancang. Dan tuan-tuan kena ingat yang merancang kejatuhan PH pada tahun 2019 masuk 2020 adalah Azmin Ali yang bertemu dengan siapa? Dengan UMNO. Di mana? Di rumah dia di Putrajaya. Tuan-tuan ingat tak? Pada masa itu saya terbaca, saya ingat lagi.
Wartawan menunggu di luar rumah Azmin Ali apabila mendapati ada lebih kurang 5 orang ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO pergi ke rumah Azmin pada waktu itu. Dalam masa yang sama sekarang, kenapa? Sebab dia nak membentuk kerajaan, jadikan dia sebagai Perdana Menteri. Asal ideanya dia kena jadi timbalan dan kemudian jadi Perdana Menteri, bukan Anwar Ibrahim. Sehingga kan geng-geng kartel datang jumpa saya. Is, dia kata, kau kena faham Azmin akan jadi Perdana Menteri, bukan bos kau Anwar Ibrahim, dia kata. Saya kata, pi mampus dengan korang. Aku tak akan ikut Azmin Ali. What happened now? Exactly the same. Almost the same. Dia kata, daripada kita jadi pembangkang, kita kena jadi kerajaan. Kita hidup susah. Azmin Ali tak nak hidup susah. So, dia buat geng-geng dia, rundingan itu berlaku. So, hari ni dah buka cerita. Yang buka cerita bukan saya, tuan-tuan. Saya ni bagi hint je 2-3 kali. So, sekarang ni cerita tu dah terbongkar. Perbincangan itu ada. Cuma of course, kalau tanya dia takkan mengaku. Bodoh lah kalau dia mengaku. Tetapi orang di dalam Bersatu dah tahu. Tak percaya, kalau tuan-tuan ada geng di kalangan Bersatu, tuan-tuan pergi tanya. Jangan tanya macam-macam. Tanya pimpinan. Apa kedudukan Azmin Ali? Siapa dia? Adakah orang pimpinan Bersatu masih lagi percaya pada Azmin Ali and the gang? Habis tu kalau tak percaya, kenapa hantar bertanding di Selangor? Diorang tak ada choice. Diorang tak ada pilihan. Kalau saya kata, kalau okey, tuan-tuan ingat tak? Pada PRN yang lepas, Azmin Ali kata dia tak nak bertanding. Kan? Azmin Ali kata dia tak nak bertanding dalam PRN. Tapi dipaksa juga bertanding, akhirnya dia akur. Dan dia bertanding. Memang betul pun. Pada masa itu, dia tak nak bertanding. Bukan sebab apa? Tapi ni saya cerita. Bukan sebab apa? Sebab yang utamanya sebenarnya, dia duk pancing tak bertanding supaya dia kata, aku dah kembali setia dan bertaubat. Aku mohon maaf, aku nak kembali. Dan since aku nak kembali ni, maka bantulah aku kembali. Maka bawalah aku kembali ke dalam kapal ini dan bawalah aku naik bersama dengan kerajaan. Bagilah aku jawatan senator, timbalan menteri pun tak apa. Dia tak cakap lah spesifik macam tu, tetapi arahnya ke arah situ lah. Tetapi kemudian dia diconvincekan bahawa dana kita banyak, kita boleh menang. So dia U-turn, dia masuk bertanding dan dia kalah. Dia menang lah, tapi tak berjaya menguasai Selangor. Pada masa itu dana banyak sebagainya, dia ingat dia boleh menang lagi sekali. Sekali lagi dia tertipu, tuan-tuan. Dana itu tak sebanyak sebagaimana, banyak juga dengan Azmin Ali. Kalau tuan-tuan perasan, tanya dengan Juwairiyah sendirilah, bagaimana belanja dia di kawasan Hulu Kelang tu. Oh, besar, tuan-tuan. Tapi itu pun dia je lah menang tipis pula tu. Yang the rest still kalah, walaupun ada juga yang menang. But point is, sekarang ini dia balik. Dia macam ni, orang yang tak pernah nak setia ni, dan orang dia punya kepentingan hanyalah dunia, pangkat, wang, darjat dan kedudukan ni, dia senang nak baca, tuan-tuan. Very easy to read. Dia kat mana ada gula, kat situlah ada dia. Kat mana ada gula, kat situlah dia akan pergi. Dia akan tertarik kepada perkara tersebut. Dia akan menafikan perkara ini. Dan saya terbaca, saya terbaca perkara ini disebabkan, saya katalah saya terbaca kan. Boleh tak saya buktikan? Macam juga benda lain, saya tak, macam selalu saya kata akan ada 5 orang yang melompat. Saya tak boleh nak buktikan sehingga perkara itu berlaku. Sama juga perkara ini, saya tak boleh buktikan sehingga perkara itu berlaku. So 11,000 12,000 yang menonton kita ni, terima kasih. So ada yang tanya saya, kerajaan ni boleh bertahan ke? InsyaAllah kerajaan boleh bertahan, insyaAllah. Tidak ada yang mustahil. Kita yang kena berusaha sebenarnya. Kita berusaha apa? Pertahankan kerajaan ini. Pertahankan. Inilah dia pemerintah dan pentadbiran yang akan menyelamatkan negara kita.